Okey geng, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. So hari ni kita akan tengok barang daripada Europa Hilt Europa Hilt ni memang jenama yang dah ternama dah dekat Malaysia. Jadi dah ada banyak dah tools dia dan semua tools dia semuanya berkualiti So hari ni kita akan tengok drill driver 12 volt daripada Europa Hilt. Okey, so ini adalah drill driver 12 volt daripada Europa Hilt. Ini drill driver saja, so dia tak ada hammer function jadi dia tak boleh tebuk untuk dinding, tapi kegunaan dia lebih kepada untuk kerja-kerja kayu dan besi. So drill ni sangat compact kalau tengok dia memang selesa untuk dipegang. Kalau nak dibandingkan dengan Milwaukee FPD Milwaukee FPD ni dia lagi gemuk dan lagi berat Dia punya drill ni nak dekat 2 kilo untuk Milwaukee, tapi Europa Hilt ni hanya nak dekat 1 kilo. Dan kita boleh tengoklah perbezaan dia. Panjang dia tak berapa, tapi Milwaukee FPD lebih gemuk. Pada saya, kalau handling untuk Milwaukee FPD ni kurang selesa sikit. Sebab apa? Dia lebih gemuk dekat bahagian sini tapi yang untuk Europa Hilt ni memang sedap lah, pegang dia sedap. Dia punya drill function dan sampai 20 torque clutch setting Untuk spesifikasi dia EBL 12CD-K, cordless drill, brushless So ini adalah brushless punya motor. Dia punya no load speed dia ialah 500 rpm untuk gear 1 dan sehingga 1650 rpm untuk gear 2 Max torque rating dia ialah 39 Nm. So saya dah test dah dia punya rpm dia. Jadi rpm dia untuk gear 1 saya dapat 507 rpm dan gear 2 dia saya dapat 1694 rpm. Maknanya memang apa yang dia claim ni memang betul. Dan kita boleh percayalah apa yang dia tulis rated untuk dia punya specification. Untuk function dia dia ada gear 1 dan gear 2. Tadi RPM dia tadi kalau gear 2 tu dalam 1600 lebih, 1650. Untuk gear 1 dia 500 RPM. Dia ada drill function dan kemudian ada 20 setting untuk torque clutch dia forward dan reverse macam biasa. Dan dia ada battery indicator dekat sini. Kemudian kalau kita nak lock, hanya perlu tekan separuh jadi dia akan lock kat situ. Jadi tak ada tertekan masa simpan dalam beg Interestingnya pasal benda ni, saya suka dia punya chuck dia ni. Saya tak sure, betul-betul tak sure sama ada plastik ke ataupun besi ataupun aluminium ada kemungkinan aluminium, tapi kalau plastik dia tu memang terlampau cantik terlampau tegap dia punya pembuatan dia, sampai saya tak sure apa material dia. So nampak gayanya itu memang a very good plus point lah. Dia menggunakan chuck size 10mm, memang normal untuk drill size macam ni. And then cara nak mengetatkan dia memang macam Milwaukee Dia menggunakan ratcheting chuck, di mana kita boleh ketatkan dengan hanya memusingkan kepala chuck dia jadi kita boleh pastikan yang drill bit kita memang sentiasa melekat pada chuck ni. First kali saya perasan bila pegang drill ni, dia punya molding dia. So rubber molding dia semua adalah sangat tebal sangat tebal rubber molding dia sampailah ke bahagian bawah bateri. Jadi bahagian bawah bateri ni pun ditutup dengan rubber molding untuk guard tools ni daripada terjatuh. Dia boleh menyerap impact tu lah. Overall design dia memang mantap, ergonomik dia pun sangat best. Jadi memang selesa untuk dipegang dan untuk buat kerja seharian lah. Satu lagi benda, dia punya belt clip belt clip dia bukannya macam brand-brand lain di mana kita kena screwkan So belt clip dia kita just masukkan je dan dia slot in kat sini dan dia akan lock dekat sini Jadi kalau katakanlah kita nak buka, kita cuma perlu tekan dia punya clip ni dan keluarkan. So kita boleh pindahkan ke sebelah kiri ataupun kanan ikut keselesaan macam ni. Jadi ini adalah function yang sangat saya suka, sebab kadang-kadang tu bila time tengah buat kerja, terutama sekali bila buat kerja dengan kabinet saya tak suka benda ni ada sebab nanti akan mencalakan kabinet mana yang saya tengah buat tu. Okey, overall design dia sangat okey. Okey, untuk test kali ni kita akan pakai spade bit daripada Bosch 22mm atas heat treated pine yang di sebelum ni saya dah drill masa review sebelum-sebelum ni. Ini lubang yang tu. So sekarang ni kita buat lubang baru Okey. Jadi bateri full So bateri full, saya set gear 2. Rasanya ni tak boleh ni mode drill drilling function. Kita tengok boleh ke tak.
Okay, so dia keluar error message So boleh nampak dia berkelip-kelip tu. So maknanya dia punya protection dia kick in. So dia tak boleh drill untuk 22mm So kita try tukar gear 1 Sambung lubang tadi. Okay, so gear 1 tembus. Kalau gear 1 tak ada masalah, dia memang relax je, dia korek tu. Dia relax, dia korek. So memang boleh kalau gear 1 Kita try lagi satu lubang. Gear 1 Okay, tembus So memang tembus. Memang okey lah. Boleh kalau gear 1. Maknanya torque dia cukup kuat untuk bawa benda ni. Okay, yang ni pula auger bit 20mm. Yang ni tak berapa ngam sangat lah, sebab dia punya bit ni adalah bit SDS. Jadi bila dia pakai dengan chuck ni, dia macam gelong sikit. Tapi tak apa, kita korek je gear 1 just nak tengok je. Ni saya tak ada tekan tau, daripada tadi memang tak ada tekan, cuma just pegangkan untuk stablekan belakang dia je. Okay, memang boleh So auger bit 20mm pun memang okey. Dia punya temperature pun tak ada tinggi, just biasa panas macam penggunaan biasa je Okay, so yang ni saya berminat nak check dia punya clutch untuk torque masa kita buat screwdriver mode tu. So saya berminat nak tengok kalau katakanlah dia punya clutch dia, kalau kita set nombor 1 macam mana, nombor 2 macam mana. So kita check lah, mungkin dalam, sebab dia ada 20, jadi kita akan naikkan increment dia 5-5 lah. So 1, 5, 10, 15 dan 20. Okay, kita try. So ni nombor 1 Okay, nombor 1 sampai situ. Kita naik nombor 5. Okay, nombor 5 dah nak flush Kita try nombor 10. Nombor 10. Okay, nombor 10 dia dah tenggelam So memang torque increment dia memang okey lah. Ni sekarang ni nombor 15 Okay, nombor 15 ni sebenarnya dia masih lagi boleh pusing lagi tanpa clutch dia slip So apa, masih lagi boleh masuk lagi tu. Kalau kita nak pasang skru jenis yang kepala hex macam ni yang pakai kepala ni, maknanya masih lagi boleh lah, tanpa perlu kita pakai impact wrench dia masih lagi kuat Jadi kalau kita tengok ni, so kita try tengok yang skru ni. Boleh masuk So dia memang sampai flush. Baru 15 So belum lagi ke 20 lagi, ataupun ke drill mode. Dah boleh masuk dah macam ni Ok, untuk bateri dia kita dah test dah dia punya capacity, discharge sampai 9V.
Dia punya kapasiti yang kita dapat ialah 2279. Jadi maknanya dalam 2.2 Ah punya bateri. Jadi bagus sebab dia claim hanya 2 saja, tapi dia exceed dia punya expectation. So saya takkan buka dia punya bateri ni sebabkan tools yang price point macam ni memang confirm lah dia mesti pakai OEM punya sel saja. So ini bukannya sel berjenama lah ni, jadi saya takkan buka lah. Okey, ngam, bateri dia okey, memang boleh pakai lah ni. Okey, so kita dah tengok dah dia punya kuasa dia, kita dah tengok performance dia, dan kita dah tengok dah specification dia. Dan pada saya, kalau katakanlah anda memang dah tengok dah Europa Hilt ni dan rasa macam nak beli, memang saya boleh recommend. Dia punya spek dia semua memang tepat dengan apa yang dia tulis. Jadi kita boleh percaya dengan kualiti barang dia. Dia pun ada banyak lagi line up dia untuk yang 12V dan 20V. Jadi memang tak perlu risau lah kalau kita nak beli lain punya produk daripada Europa Hilt, dan kita boleh share bateri dia. Untuk episod lepas ni, kita akan review pula Europa Hilt Cordless Ratchet Wrench. Ini pun adalah platform 12V daripada Europa Hilt. Kalau nak tengok benda ni, jangan lupa follow FB page saya Hito DIY, subscribe channel saya di YouTube. So kita jumpa lain kali. Okay, bye.